Kejap tuan-puan ya. Ustaz mute Ustaz punya speaker, Ustaz. Speaker Ustaz mute, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Ustaz tak dengar kan? Ustaz, suara tak dengar Ustaz. Okey. Alhamdulillah dah dengar dah suara Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Muslimin, muslimat yang dirahmati, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada pagi ini, seperti yang kita rancangkan, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita rahmat dengan mengizinkan kita untuk kita meneruskan sesi pembelajaran kita berkenaan dengan tadabbur suratul Al-Fatihah untuk siri yang ke-14. Ini bermakna kita telah melalui 14 siri, lebih kurang dalam 14 jam kita bersama. Satu rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala kerana tidak semua orang yang dapat meluangkan masanya, tidak semua orang dapat bersama berada dalam majlis ilmu. Jadi kita yang terpilih ini, kita seharusnya mensyukuri atas nikmat hidayah, iaitu nikmat pertunjuk. Allah menunjukkan kepada kita agar kita menggunakan waktu dengan benar, dan Allah Ta'ala memberikan kepada kita bimbingan untuk kita dapat bersama-sama menggunakan peluang yang Allah beri ini untuk kita memahami kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita terus kepada ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7 muka surat 126. Bagi sesiapa yang tidak sempat untuk mempelajari ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 kita telah lakukan pada hari Isnin yang lalu. Pada hari Isnin yang lalu, kita membuat satu kelas tambahan. Kita mengambil 1 jam juga
untuk kita mengulas pada ayat yang ke-6. Jadi sesiapa yang tidak sempat, saya harap tuan-tuan dan puan-puan lihatlah semula video rakaman yang telah diedarkan, yang telah dihebahkan di dalam grup Suratul Al-Fatihah. Maka tinggal lagi kepada usaha tuan-tuan dan puan-puan sahaja. Ya, sebab itu kalau kita ada peluang, kita waktu kosong, kalau kita ada peluang dengar secara langsung, ia lebih senang. Sebab kalau kita nak tunggu waktu kita lapang, nak dengar balik video, banyak cabaran dia. Sebab itu kalau kita mengambil jalan, tak apalah, nanti ada video rakaman kan. Kita belum tentu kita nak dengar video rakaman tu, kita boleh ada. Dan kita bimbang, Allah Ta'ala sibukkan kita sampai kita tak sempat nak dengar. Sebab tu kalau kita boleh belajar secara langsung, sebab kita tak tahu lepas ni kita sibuk ke tak sibuk. Jadi lebih baik kita dengar secara langsung. Sebab kalau kita selalu fikir tak apalah ada rakaman-rakaman, nanti bimbang yang rakaman tu pun kita tak dapat nak lihat. Walau bagaimanapun kita memohon pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk memandu kehidupan kita. Minta pada Allah agar Allah Taala mempermudahkan segala urusan kita. Baik, ayat yang ke-7, kalau kita lihat pada ayat yang ke-7 ini, Allah Taala berfirman kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik. Ayat 7 ni, ayat ke-7 adalah lanjutan daripada ayat 6. Ayat 6 adalah doa meminta Allah memberikan petunjuk yang khusus. Ayat 6 kita telah minta Allah memberikan kita hidayah, bukan sekadar hidayah, tetapi membimbing kita untuk berada pada jalan yang lurus. Tetapi pada ayat 6, Allah tidak menjelaskan jalan yang lurus ni apa ciri-cirinya, apakah kriterianya. Maka ayat yang ke-7 Allah menjelaskan kepada kita jalan yang lurus yang kita kena minta kepada Allah supaya Allah tunjukkan dan Allah beri kita bimbingan, ada diterangkan pada ayat nombor 7. Ayat nombor 7, tuan-tuan minta tuan-tuan dan puan-puan bulatkan ataupun tuan-tuan gariskan ataupun highlightkan pada perkataan an'amta 'alaihim. Kemudian tuan-tuan bulatkan pada perkataan al-maghdubi 'alaihim dan tuan-tuan bulatkan pada perkataan waladdallin. Saya minta bulatkan tu maksudnya ayat nombor 7 ni sebenarnya dia menceritakan tentang dua jalan sebenarnya. Jalan yang lurus yang kita minta kepada Allah pada ayat 6 tu, dia hanya setakat ayat an'amta 'alaihim. An'amta 'alaihim saja. Selepas masuk saja pada perkataan ghairil maghdub sampai itulah maklumat yang menerangkan tentang ayat siratal ladzina an'amta 'alaihim, merupakan ayat yang menerangkan tentang apakah ciri jalan yang lurus itu. Lepas bermula ayat ghairil maghdub sampai hujung, dia bukan jalan yang lurus. Maknanya ayat 7 ni dia mengandungi juga doa supaya lindung kita. Jangan bawa kita semua pada jalan yang bukan lurus, iaitu ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Baik.
Tuan-tuan dan puan, kalau kita melihat kepada terjemahan ayat, sirata iaitu jalan. Okey, saya telah ulas pada hari Isnin yang lalu. Sirata adalah bilangan satu bagi satu jalan. Allah tidak menggunakan banyak jalan, tapi Allah menggunakan satu jalan, iaitu jalan. Dia bukan jalan-jalan. Tapi dia hanya satu saja jalan. Jalan apa? Alladzina, orang-orang. Alladzina ni maksudnya bilangan banyak bagi orang. Tapi dalam bahasa Melayu kalau kita terjemah orang-orang, takut yang orang-orang dekat sawah tu. Lepas tu kita terjemah orang. Tapi orang dekat sini menunjukkan ramainya orang. Orang tu siapa? An'amta alaihim. Yang engkau telah kurniakan nikmat kepada mereka. Okey, tuan-tuan kena ambil perhatian juga pada perkataan telah. Telah ni maknanya kata kerja yang telah berlaku. Maknanya an'amta alaihim maknanya manusia yang telah Allah beri nikmat kepada mereka. Mereka yang telah dapat nikmat itu, mereka inilah sebenarnya yang menerangkan tentang jalan yang lurus itu. Okey. Kita terus pergi kepada maklumat ini. Okey, kita ambil ayat siratal ladzina an'amta alaihim. Okey, siratal ladzina an'amta alaihim. Kalau kita mendalami bacaan ayat-ayat dalam Al-Quran, siratal ladzina an'amta alaihim, kita yang mengikut bacaan Hafs an Asim, ayat ini adalah ayat nombor 7, betul. Ada setengah jenis bacaan siratal ladzina an'amta alaihim, dia jadi ayat nombor 6. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, dia jadi ayat nombor 7. Dia ijma', sepakat semua para ulama Al-Fatihah 7 ayat. Cuma bezanya bismillah ayat pertama ke bismillah bukan ayat yang pertama. Tapi kita yang mengikuti bacaan Hafs an Asim, kita jadikan bismillah ayat 1, siratal ladzina an'amta alaihim tu kena sampai hujung bujur ayat 7. Tapi ada setengah bacaan lain, siratal ladzina an'amta alaihim dia jadi ayat nombor 7. Ini maklumat tambahan supaya tuan-tuan dan puan kalau dengar mana-mana imam tetap pergi travel luar negeri sebagainya, dengar imam tak baca bismillah, bukan dia kata ayat bismillah, bukanlah dia maksudkan Al-Fatihah bukan 7 ayat, tapi 7 ayat dia pada ayat ni. Al-Amta alaihim ni adalah ayat ke-6. Okey, itu maklumat tambahan lah. Okey, kita lanjutkan. Okey, cuba lihat kepada muka surat nombor 127. Tuan-tuan lihat pada tajuk hubungan ayat, maknanya ayat 7 ni, apa perkaitan dengan ayat yang sebelum ni, ayat yang ke-6? Apa perkaitan dia? Perkaitan dia adalah ayat ini ayat mana? Ayat yang ke-7 ni menjelaskan maksud jalan yang lurus yang kita pinta, yang kita minta melalui hidayah Allah pada ayat yang ke-6 lah. Maksudnya tuan-tuan gariskan pada perkataan menjelaskan maksud. Sebab pada ayat ke-6 kita sebut tadi, ayat ke-6 tidak menjelaskan, memperincikan tentang apakah jalan yang lurus itu. Maknanya ciri dia apa, bentuk dia tidak tahu. Tapi ayat ke-7 menerangkan. Okey, yang mana kita lanjutkan lagi. Pada ayat yang ke-6, kita doa, Ya Allah, kurniakanlah kami jalan yang lurus. Okey, ayat ke-7 ini memberikan jawapan jalan yang lurus itu yang mana. Maksudnya ringkasan dia macam inilah.
Saya tengok dekat muka surat nombor ni ada kotak kat bawah. Nampak tak muka surat nombor 128. Jumpa tak yang diagram ringkasan tafsiran ayat. Cuba lihat. Muka surat 128 dalam buku. Kalau ayat 6, kita minta untuk dapat siratan al-mustaqim. Tapi ayat 7 menerangkan sifat ataupun ciri jalan yang lurus pada ayat 6. Tuan-tuan kena ambil maklum, kena faham sebab kita nak doa. Jadi kalau kita doa, kita tak tahu kita doa apa, macam mana kita nak minta nak dapat jalan yang lurus? Sebab tu memang kena belajar. Sebab ayat 6, 7 dia adalah doa. Jadi kalau doa nak mustajab, maka kita kena menghayati apa yang kita minta sebenarnya kepada Allah. Jadi kalau kita baca ayat 6, kita tahu, okey, hidayah pada ayat 6 adalah hidayah yang khusus. Bukan sekadar tunjukkan, tetapi beri kekuatan, beri bimbingan, jalan yang lurus. Lepas tu dalam doa kita tu, kita dah dapat luahkan. Kita cakap pada Allah, ya Allah, jalan yang lurus itu adalah jalan manusia yang engkau telah beri nikmat kepada mereka. Tapi belum tergambar dalam pemikiran kita siapakah orang yang engkau beri nikmat itu. Jadi apabila kita berdoa, kita faham, maka akan doa itu dia akan lebih ada penghayatan, kita faham siapakah orang yang Allah beri nikmat itu. Okey. Orang yang Allah beri nikmat pada ayat nombor 7, Allah tidak cerita ayat 7 tu siapa dia orang yang dapat nikmat itu. Cuma ayat 7 Allah memberitahu ciri manusia yang berada atas jalan yang lurus itu, mereka telah mendapat nikmat. Okey, nikmat apa? Nikmat apa? Nikmat yang Allah maksudkan pada ayat 7 tu adalah nikmat apa? Nikmat dapat jalan yang lurus lah. Ataupun nikmat mendapat hidayah. Okey, tapi kita nak jelaskan pada pagi ini tentang sebab dia ada perkataan allazina an'amta alaihim. Sebab dia ada perkataan allazina tu maknanya orang dia adalah ganti nama bagi ramai orang. Mari kita nak jelaskan siapa orang tu. Cuma kita tahu orang itu dia pernah dapat nikmat. Tapi kita nak mantapkan doa kita, kita kena tahu siapa orang itu sebenarnya yang pernah dapat nikmat itu. Orang itu pernah wujud. Orang itu pernah dapat nikmat. Okey. Orang yang pernah dapat nikmat tu nikmat apa? Nikmat jalan yang lurus itulah. Tapi siapa dia ya? Secara spesifik dia siapa dia? Ini kita akan jelaskan. Tapi sebelum tu, kita baca dulu apa kata Al-Imam At-Tabari pada tajuk tafsiran ayat. Muka surat 127, lihat pada tajuk tafsiran ayat. Siapakah golongan yang Allah telah beri nikmat kepada mereka? Okay, ini kita kena baca ulasan Al-Imam At-Tabari. Okay. Al-Imam At-Tabari rahimahullah, beliau menjelaskan kepada kita ayat ini. Tulis ayat ni ayat mana? Ayat nombor 7. Menerangkan dan menjelaskan jalan yang lurus serta menetapkan golongan manusia yang melalui jalan yang lurus itu. Ini kita fahamlah sampai dekat perenggan nombor 2 ni, faham kan? Sebab tu kalau tuan-tuan nak baca ayat by ayat, memang kena waktu yang panjang lagi lah. Tapi seronoklah sebab kita tahu penerangan ayat berayat. Sebab kita baca, mungkin maksud tu tak sama seperti penulisnya. Faham tak maksud ni? Tapi kalau kita dapat belajar daripada kulit ke kulit, dapat baca kalimah itu memang sangat cantik. Itu memang cara baca kitab. Kena baca satu. Tapi sebab waktu kita agak, kita tidak dapat nak menguruskan masa dengan sebaiknya, maka waktu yang Allah beri pada kita ni, kita yang
tak dapat nak peruntukkan dengan sebaiknya, maka kita tak dapat dah baca satu-satu. Tapi kalau kita baca, kita fahamkan dua ayat pertama ni. Faham dua ayat ni. Okey, lepas tu kita baca lagi apa kata Imam Tabari. Maknanya ini kitab tafsir tau. Ini kitab tafsir bahasa Arab, Tabari. Tapi kita terjemahkan dalam bahasa Melayu kita, maka Imam Tabari kata lagi. Dia kata, disandarkan. Ini pun satu maklumat lain. Disandarkan nikmat kepada Allah. Sebab ayat tu kan kita sebut, an'amta alaihim. Nikmat yang engkau telah beri. Ayat an'amta, tu merujuk kepada Allah. Okey, maksudnya At-Tabari kata, kenapa nikmat itu disandarkan kepada Allah? An'amta, nikmat yang engkau telah beri. Imam Tabari kata, disandarkan nikmat kepada Allah kerana Allah satu-satunya pemberi nikmat kepada para hamba. Itu pun satu maklumat yang kita boleh belajar. Kenapa Allah sebut an'amta? Kenapa dia kata nikmat tu dia yang beri? Disebut jelas-jelas tu dia yang beri. Jawapan dia kerana semua nikmat ni Allah lah puncanya yang satu. Okey. Al-Imam Tabari kata lagi, hal ini, okey, dia kata hal ini maksudnya dia nak bagi tahu, dia nak jelaskan kenapa Allah Ta'ala satu-satunya yang memberi nikmat. Okey, dia kata hal ini jelas menunjukkan bahawa tiada sesiapa dalam kalangan orang yang saleh, dalam kalangan orang yang taat, yang dapat melakukan amal ibadat dan ketaatan melainkan setelah Allah memberi nikmat hidayah dan juga taufik. Hidayah tu petunjuk dan juga bimbingan kepadanya. Okey, sampai dekat ayat ni faham tak maksud dia? Maksudnya Al-Imam Tabari nak kata, kenapa Allah sebut dia telah beri nikmat? Jawapan dia kerana Allah satu-satunya pemberi nikmat. Kan? Lepas tu dia nak sebut, dia nak jelaskan apakah contoh Allah tu satu-satunya beri nikmat. Dia kata dalam banyak-banyak nikmat dia bagi tahu adalah nikmat kita boleh buat ibadat, kita boleh buat amal soleh. Masih ingat lagi ayat nombor 5? Ayat nombor 5 tu kan kita kata, ingat tak ayat nombor 5 tu kan? Kita doa, kita kata pada Allah, ya Allah sendiri mengajar pada kita bahawa hanya kepada Engkau kami beribadah. Hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Okey, maknanya kena buat ibadat, tetapi nak buat ibadat kena minta tolong Allah. Dalam minta tolong Allah. Kenapa kena minta tolong Allah? Sebab kalau Allah tak tolong kita buat ibadat, kalau Allah tak beri kita kekuatan, tak izinkan kita, tentu kita tak dapat nak buat ibadat. Okey, jadi dapat buat ibadat tu, itulah antara contoh nikmat yang Allah beri kepada kita. Okey, kemudian kita baca lagi. Nikmat yang dimaksudkan dalam ayat ke-7 ini disebutkan secara umum dan merangkumi semua nikmat. Sebab kalau kita baca pada ayat 7 tu, an'amta alaihim, orang engkau yang telah beri nikmat kepada mereka. Tapi Allah tidak sebut nikmat apa. Kata At-Tabari, nikmat itu umum. Merujuk kepada semua nikmat. Dia kata. Jelas Okey. Tetapi kalau kita amati lagi, maksudnya kalau kita kaitkan dengan ayat sebelum ni, Al-Imam Tabari kata apa? Nikmat terbesar yang dinyatakan ayat nombor 7 ini sebenarnya adalah jalan yang lurus seperti mana ayat nombor 6. Jelas tak maksudnya? Maksudnya kalau kita baca ayat 7, Allah tidak jelaskan mereka telah dapat nikmat tu nikmat apa. Allah tidak jelaskan. Tapi kita belajar tadi, kenapa kita belajar tadi, nikmat itu Allah je sumber dia. Allah lah pemberi nikmat itu. Tapi Allah tidak jelaskan nikmat apa. Tetapi jika kita cuba kaitkan dengan ayat yang sebelum ini, kita jumpa jawapan dia. Maknanya jawapan dia nikmat yang Allah pernah beri kepada orang-orang ini, nikmat apa? Nikmat dapat berada pada jalan yang lurus. Kalau tuan-tuan faham tentang makna ini, maka kita kalau orang tanya ataupun apa nikmat Allah yang terbesar
yang kita nak rasai dia, kita nak rebut dia, kita nak dapat pada Allah? Jawapan dia ada pada surah Al-Fatihah. Maknanya nikmat yang besar, yang paling besar lah sekali, tidak ada yang dapat menandingi nikmat ini adalah nikmat kalau kita dapat hidup di atas jalan yang lurus. Nikmat dapat berada atas jalan yang lurus ini adalah nikmat yang paling besar sekali. Jadi tuan kena tahulah jalan lurus tu apa. Kita dah ulah dah pada ayat yang ke-6. Dapat nikmat Islam, dapat nikmat kenal Allah, dapat nikmat mentauhidkan Allah, dapat nikmat buat ketaatan pada Allah, dapat nikmat ikut Rasulullah. Itu di bawah tajuk Siratal Mustaqim. Kita kena faham sebab ini doa tau. Doa ni kalau dia nak mustajab, setiap kalimah yang tuan-tuan baca itu, dia mesti kena hati ni kena bawa sekali kepada memahami apa yang kita minta. Kalau kita doa ihdinas siratal mustaqim, kalau kita tanya pada orang doa tu, apa siratal mustaqim? Kalau dia tak dapat jawab, macam mana dia boleh minta pada Allah, dia tak faham? Sebab ini sangat penting. Betul kena ajar. Kita kena belajar. Okey, selesai ya. Tuan-tuan dah dapat maklumat di sini. Jadi kita dapat menyelesaikan persoalan apa tahu? Kenapa Allah Ta'ala sebut dia itu beri nikmat? Kerana Allah itulah satu-satunya pemberi nikmat. Okey, lepas tu kalau ditanya lagi, apakah itu apakah ciri maksudnya apakah itu nikmat yang telah Allah beri? Kita kata nikmat siratal al-mustaqim. Dah jelas bab ini. Okey, tuan-tuan, kita pergi kepada persoalan tentang siapakah manusia? Siapakah orang-orang yang telah Allah beri nikmat itu? Okey, kalau kita baca Al-Fatihah, memang kita tak jumpa orang tu siapa. Kita tak jumpa orang tu siapa. Okey, tetapi ada jawapan dia. Tapi jawapan lawan lah. Jawapan lawan dia macam ni. Okey, cuba tuan-tuan tengok baik-baik ayat nombor 7. Okey, waktu kita baca ayat 7, kita jumpa ada dua golongan lain kan. Al-Maghdub, golongan yang Allah murkai. Ad-Dhalin, golongan yang Allah sesat. Okey, ada dua lagi grup lain. Grup pertama, dia orang dapat nikmat. Grup yang kedua, orang yang Allah murkai. Grup yang ketiga, orang yang sesat. Jadi, kalau kita gunakan maklumat ayat 7 ni, kita dapat maklumat orang yang Allah bagi nikmat tu, siapa dia? Okey, itu kita tak dapat lagi jawapan dia. Tapi yang pasti, kita dapat jawapan apa? Orang yang dapat ciri, orang dapat nikmat ni, sudah pasti dia bukan manusia yang Allah berkai. Satu dah. Orang yang dapat nikmat ini, sudah pasti bukan orang yang sesat. Sebab ayat 7 tu bagi tahu kan? Maknanya, orang yang dapat nikmat, dia tak sama dengan orang yang dimurkai. Lepas tu, dia tak sama dengan orang yang sesat. Jelas Jadi kalau kita adun ayat nombor 7 ni, dia akan memberi maksud kepada, orang yang Allah murkai, orang yang dimurkai itu, dia bukanlah termasuk kumpulan orang yang dapat nikmat. Jelas. Orang yang sesat itu bukanlah orang yang mendapat nikmat. Okey, jelas. Faham, jelas kat situ ya? Okey. Kita lanjutkan kepada mencari jawapan. Siapa sebenarnya manusia yang pernah Allah bagi nikmat? Maknanya, siapakah manusia yang pernah Allah memberi hidayah atau taufiq, mereka yang pernah dapat nikmat berada pada jalan yang lurus tu? Siapa dia? Okey. Kita kena merujuk dalam ayat-ayat lain dalam surah lain. Sebab itu, kaedah nak faham ayat Al-Quran, kaedah yang paling utama, kita kena cari ayat-ayat lain yang mentafsirkan, yang ada kaitan dengan ayat tentang ayat nombor 7 tu. Okey.
Jawapan dia, kita kena rujuk dalam surah An-Nisa ayat nombor 69. Kalaulah ditanya, kenapa ambil ayat surah Nisa, ayat surah An-Nisa ayat nombor 69? Sebab dalam surah Nisa ayat nombor 69, kita jumpa perkataan ini. Cuba bulatkan perkataan an'ama Allahu alaihim. Gariskan perkataan alladzina an'ama Allahu alaihim. Gariskan perkataan alladzina an'ama Allahu alaihim. Sama tak macam ayat 7? An'amta alaihim. Sama tak dengan an'ama Allahu alaihim? Dia sama. Topik yang sama sebenarnya. Oh, disebabkan dia ada topik yang samalah. Maka ayat 69 surah An-Nisa memberikan penjelasan orang tu siapa yang pernah dapat nikmat. Okey. Kalau kita baca keseluruhan ayat 69, Allah bagi tahu. Wa may yuti'illaha war-rasul فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. Ada 4. Pertama siapa? Nabi minan nabiyin. Kedua siapa? Wasiddiqin. Ketiga siapa? Wasyuhada. Keempat siapa? Wassalihin. Baca ayat yang terjemahan dia kalau nak faham lagi. Allah kata, sesiapa yang mentaati Allah dan Rasul, maka mereka siapa? Mereka yang taat Allah dan Rasul itu akan bersama-sama orang yang telah dikurniakan nikmat. Orang yang telah dikurniakan nikmat ni sama tak macam bunyi ayat 7 Al-Fatihah? Allazina an'amta alaihim. Sama. Tapi An-Nisa disebutkan jelas. Orang tu siapa yang pernah dapat nikmat? Allah kata, iaitu minan nabiin, para nabi, satu. Yang kedua siapa? Wasiddiqin, orang-orang yang benar, siddiqin. Yang keempat siapa? Wasyuhada, iaitu orang yang mati syahid. Keempat siapa? Wassalihin, adalah orang-orang yang orang-orang yang soleh. Okey, apabila kita baca doa, Siratal ladzina an'amta alaihim, iaitu jalan orang yang engkau pernah beri nikmat kepada mereka, secara tak langsung kita teringat. Iaitu siapa? Iaitu jalan yang pernah engkau beri kepada para nabi, para siddiqin, para syuhada dan juga para salihin. Dekat nota, dekat dalam buku, kalau tengok muka surat 128 tu, atau tengok di bawah kotak tu ada diagram kan. Golongan telah dapat nikmat. Ni yang tadi tu bentuk ayat, ni bentuk dalam bentuk apa, ada dia punya apa, grafik dia. Siapa dia? Para nabi alaihi wassalatu wassalam. Siapa mereka ni? Anak panah tengok. Tengok anak panah ni, dia bergolongan yang telah diberikan nikmat hidayah. Para siddiqin, syuhada, salihin, dekat sini. Okey, jelas tentang ayat ini. Okey, jadi kalau kita baca sikit pada keterangan ini, okey. Ayat ini, ayat mana? Ayat surah Nisa. Tulis, takut tuan-tuan tercari-cari apa ayat ini. Ayat ini maknanya An-Nisa 69 mengandungi peringatan. Maknanya ayat 69 ini memberi ingat kepada kita, mengingatkan kita bahawasanya jalan yang lurus hanyalah jalan hidup. Faham tak? Jalan hidup. Okey. Sekejap. Kenapa dia terkeluar? Okey, saya ni sekejap. Dia ni sekejap. Saya cari balik dia punya maklumat dia sekejap. Okey, tuan-tuan nampak ni? Sekejap. Okey, nampak ya? Nota nampak tak? Mau respon? Nampak Ustaz. Nampak ya? Okey, kita kena baca ayat ni baik-baik. Kan? Sekarang ni begini.
Perlahan-lahan kita belajar. Tak perlu kita terkejar, perlahan-lahan kita belajar. Begini. Kita dah dapat tahu golongan yang Allah pernah beri nikmat kepada mereka. Nikmat apa? Nikmat jalan yang lurus. Siapa dia? 4 golongan ni. Okey, 4 golongan ni. Okey. Kenapa Allah sebut 4 golongan ini sahaja yang pernah Allah beri nikmat kepada mereka jalan yang lurus tu? Okey. Apabila Allah menyebutkan spesifik 4 golongan ini, memberi maksud kepada kita, mengingatkan kepada kita bahawa jalan yang lurus yang kita kena lalui, yang kita kena cari, yang kita nak ikut hanyalah jalan hidup para nabi, anbiya, para siddiqin, para syuhada dan para salihin. Maksud dia, kita memang kita doa. Tapi kita kena carilah. Macam mana aku nak ikut jalan yang lurus itu? Okey, maksud dia begini. Maksud dia, siapa yang dia nak ikut jalan yang lurus itu, dia nak cari jalan yang lurus itu, maka dia kena ikut cara hidup para nabi. Siapa yang dia nak tentukan sekarang, aku ni jalan lurus ke tak jalan yang lurus, dia kena tanya, dia kena tahu. Dia kena tahu sama tak jalan yang dia lalui dalam hidup ini seperti jalan orang siddiqin. Dan dia kena tahu, dia berada atas jalan yang lurus ini, dia sama tak macam golongan orang-orang yang mati syahid. Dan dia juga kena tahu, kalau dia nak berada di atas jalan yang lurus, dia kena apa? Dia kena ikut contoh cara hidup orang-orang yang soleh. Okey, nanti saya akan terangkan 4 ni. Kena apa tu anbiya, apa tu siddiqin, apa tu syuhada, apa tu salih. Saya akan terangkan. Tapi tuan-tuan kena ambil maklum ke situ, ayat nombor 69 ini An-Nisa menerangkan jalan yang lurus itu adalah jalan yang manusia-manusia ni saja. Maknanya kalau kita tiru orang lain selain daripada 4 kumpulan ni, kita bukan berada jalan yang lurus sekarang. Tuan faham tak maksud ni? Kalau kita nak tahu hidup kita sekarang jalan lurus ke tak jalan yang lurus, kita kena ambil 4 golongan ni saja. Selain 4 golongan ini, kehidupan mereka itu bukan berada atas jalan yang lurus. Tapi kita kena tahu pula 4 golongan ni cirinya apa. Nanti saya akan terangkan. Okay, kita baca lagi. Manhaj ataupun cara hidup. Mereka siapa? Mereka yang 4 kumpulan ini adalah kehidupan mereka berasaskan kepada tauhid, berasaskan kepada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa 4 kumpulan ini Allah sebutkan terang-terang? Kerana mereka ni mentaati Allah dalam semua perintah Allah. Mereka meninggalkan segala larangannya. Jalan yang 4 golongan ini lalui adalah jalan yang dipimpin oleh agama yang berasaskan kepada ajaran wahyu dari Allah. So kalau kita tak belajar, kita baca, boleh faham tak buku ni? Okey, lepas tu kita kena baca satu-satu. Lepas tu saya dah buka peluang dalam grup WhatsApp untuk bertanya soalan. Kalau ada mana-mana dalam buku tak tahu ke, yang tak faham, tapi setakat ni dalam tempoh seminggu ni tak ada lagi yang tanya lah. Maknanya faham semualah apa dalam buku tu. Tak apa, Alhamdulillah. Berikutnya kita baca lagi. Maka manhaj ataupun cara hidup. Ingat ya, manhaj bahasa Arab. Manhaj maknanya cara hidup. Golongan inilah yang mana yang 4 kumpulan tadi tu merupakan jalan yang lurus yang menjadi contoh teladan kepada umat manusia. Lalu maka dipohonlah dalam setiap solat yang dikerjakan oleh mereka. Okey, jelas dekat situ. Ini penjelasan tentang 4 kumpulan ni. Okey, maksudnya cuba kita tanya diri kita. Tanya diri kita sekarang, kan? Kita berada atas jalan lurus ni. Kan? Tanya diri kita, cuba kita buat perbandingan. Aku hidup setakat hari ini
cara hidup. Cara hidup kita 24 jam ini sama tak macam cara hidup para nabi? Sama tak cara hidup orang-orang siddiqin? Sama tak dengan cara hidup orang-orang yang saleh? Orang-orang yang mati syahid. Kenapa dengan 4 grup ni? Kenapa dengan 4 kumpulan ini? 4 kumpulan inilah bukti di dalam Quran yang Allah mengatakan mereka pernah dapat nikmat berada di atas jalan yang lurus. Sedangkan jalan yang lurus itu merupakan nikmat yang paling besar yang Allah sendiri suruh kita minta di dalam suratul Al-Fatihah. Ya, selesai di maksud ini. Okey. Saya akan bagi nota tambahan kepada tuan-tuan dan puan-puan, nanti saya masukkan dalam grup. Yang nota tambahan ini untuk menerangkan maklumat ini. Okey, sekejap. Okey. Tuan-tuan nampak? Tapi tuan-tuan kena, kalau tak sempat salin tak apa, sebab saya akan bagi dalam grup WhatsApp. Grup WhatsApp. Siapa yang dah terkeluar tu tak apalah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Okey, kita tengok sini. Okey. Tuan-tuan ya, macam ni. Sekarang kita nak mantapkan lagi. Tuan-tuan nampak tak slide yang saya papar ni? Nampak ke tak nampak? Mohon maklum balas. Ustaz, nampak. Nampak Ustaz. Nampak tak? Nampak. Ya. Slide yang saya papar ni. Okey, nampak. Okey. Begini. Kita akan masuk kepada penerangan kenapa nak kena ikut cara hidup para nabi. Kita tahu tadi, para nabi, mereka itu adalah kumpulan yang telah dapat nikmat hidup di atas jalan yang lurus. Okey, saya ulas pendek saja, tak panjang, tapi kita kena tahu tentang kenapa 4 kumpulan ini Allah kata mereka ini kumpulan dapat nikmat. Hebatnya 4 kumpulan ni. Okey, jadi kita tengok. Siapakah para nabi tu? Kita fahamlah nabi tu siapa. Cuma kita kena tahu apa yang ada pada para nabi. Okey, kalau tuan-tuan nak salin, tuan salin. Kalau tidak, tak apa, nanti saya akan berikan nota dia. Kalau kita rujuk dalam surah Al-Baqarah, ayat 213, muka surat 33, kita akan dapat maklumat Rasul ni apa? Kenapa kita kena ikut cara hidup mereka? Kenapa kita kena ikut mereka ni? Kerana dalam surah Al-Baqarah, Allah beritahu bahawa mereka ni adalah pemberi khabar gembira. Mereka juga, mereka ini dapat kitab-kitab. Jelas tak maksudnya? Maksudnya, siapa Suara Ustaz putus-putus bukan Ustaz. kepada wahyu Allah, berpandu kepada kitab. Ini kehidupan kita kalau ikut wahyu-wahyu yang Allah turunkan kepada mereka lah. Sebab mereka dapat kitab. Lepas tu pula kat Rasul, sebab apa yang Rasul cakap itu Ustaz, suara Ustaz putus. Ulang datang balik Ustaz. Allah. Kalau kita tinggalkan apa yang berikan peringatan, okey, kita pergi kepada maklumat siapa itu para siddiqin. Ustaz, line putus-putus Ustaz. Ustaz tenggelam timbul. Respon pada tuan-tuan perempuan. Ya Ustaz terputus Ustaz. Okey.
Aha. Yalah line internet saya sekejap. Ya, ya. Okey, Aha. saya sambung balik. Ustaz ulang Okey, balik yang sekarang surah kita Al-Baqarah tadi tu. pergi kepada Al-Baqarah tadi tak dengar ke? Tak Ya. dengar. Dan Okey. Ustaz Al-Baqarah, tolong ulang ayat ke berapa Ustaz? Ulang balik semula yang Okey. Al-Baqarah. Okey. Al-Baqarah ayat 213, tapi tak apa, kalau tak dapat nanti saya berikan nota dia, jangan risau. Okey. Okey, kalau Alright. terlepas nanti nota saya akan beri pada tuan perempuan. Okey. Okey. Al-Baqarah ayat 213, ayat ini Allah Taala bagi tahu kepada kita tentang apa? Tentang kenapakah Allah menyebut terang-terang para rasul itu menjadi kumpulan yang Allah beri dapat nikmat pada mereka. Maknanya mereka inilah yang kita kena contohi mereka kalau kita betul-betul nak tahu kita jalan juga ataupun tidak. Kenapa? Kerana mereka ini fungsinya nak bawa kita kepada Allah. Dengan berikan khabar gembira kepada kita dan memberikan juga pemberi amaran kepada kita. Dalam masa yang sama, para rasul ini mereka mendapat kitab-kitab. Sebab itu kadang-kadang sedih sangat. Kadang-kadang kita lihat orang, kalau kita lihat orang baca Quran, kan? Atau kalau kita tanyalah, dalam hidup kita sejauh mana kita tahu kehidupan para rasul dalam Quran. Sayang sangat. Kalau kadang kita hanya hafal je rasul tu. Rasul itu 25, tapi tanya diri kita, ni nak masuk Ramadan khatam Quran, tapi dia baca ayat tu tak, bagaimana kita nak bertemu dengan Allah, kita nak jawab nanti dengan Allah. Kita tak dapat rasa ayat yang kita baca. Kita tak faham apa kita baca. Kan? Jadi kalau sebab tu memang kena belajar kisah-kisah para nabi. Siapa nak selamat dunia akhirat, ikutlah kehidupan para nabi. Lepas tu kalau ada kelas-kelas yang bawa cerita tentang kisah para nabi, ikutlah. Ambillah teladan. Tapi kadang tajuk macam ni, ada orang dia tak minat. Kisah para nabi, kisah. Tapi dia sebenarnya dia tak tahu. Yang kisah para nabi itulah doa yang dia minta dalam suratul Fatihah. Jadi kena ambil cakna bab ni. Okey, kemudian kita sambung. Siapakah para siddiqin tu? Siapa tu para siddiqin? Siddiqin maknanya orang-orang yang benar. Okey, orang-orang yang benar. Siapa tu orang yang benar? Okey, surah Al-Hadid ayat 19. Dalam Quran muka surat nombor 40. Allah diterangkan siapa itu Al-Hadid, siapa itu orang siddiqin. Okey, baca ayat dia. Walladzina amanu billahi wa rusulih ulaika humus siddiqun. Ulaika humus siddiqun. Gariskan perkataan siddiqun kan? Okey, Allah kata, dan orang yang beriman kepada Allah, dia beriman kepada Rasulnya. Rasulnya. Mereka itulah orang siddiqin. Siapa yang ikut Allah, siapa yang ikut para Rasul, mereka itulah Allah panggil gelaran siddiqin. Jelas Ketidak sampai bila kita tak tahu apa itu siddiqin. Siddiqin adalah orang-orang yang benar. Orang benar tu siapa? Orang yang ikut Allah, orang yang ikut Rasul. Orang yang taat Allah, orang yang taat Rasul. Mereka itulah siddiqin. Okey. Kita jelaskan lagi. Contoh ikut Allah tu apa? Contoh ikut Rasul tu apa? Baik. Kalau kita panjangkan lagi, ruang lingkup orang-orang yang siddiqin ada disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Okey, saya tak ulas panjang lebar, cuma saya sebut poin-poin saja. Okey. Contoh bukti orang-orang yang benar, ciri-ciri dia apa? Kita faham ciri umum dia taat Allah, taat Rasul kan. Besarnya taat Allah, taat Rasul. Itu memang ciri orang yang sedikit. Itu ciri yang paling utama, paling besar sekali. Kalau kita spesifik lagi, ciri nombor 1, zahir dia sama dengan batin dia. Faham tak? Manusia yang tak sama dengan batinnya adalah munafik. Orang munafik dia bukan orang yang siddiqin. Mulut kata lain, hati kata hati lain, mulut lain. Kalau hati kita kata apa? Aku ini beriman
Allah itu satu. Tapi pada perbuatan, pergi amalkan kesyirikan, minta pertolongan dekat kubur-kubur, pergi percaya kepada khurafat. Itu dia bukan orang siddiqin. Orang siddiqin, hatinya beriman kepada Allah yang satu, dia percaya Allah tu berkuasa, tapi tindakan hidup dia kena sama. Tapi kalau orang tak sama, dia bukan siddiqin. Okay, jelas? Contoh manusia yang bukan siddiqin, orang munafik. Contoh salah satunya. Nombor dua, orang yang siddiqin, orang-orang yang benar adalah orang-orang yang membenarkan apa yang Allah dan Rasul kata. Kalau dia tak percaya apa yang Allah kata, apa yang Rasul kata, dia bukan orang yang benar. Sebab orang yang benar adalah orang yang membenarkan apa yang Allah kata, apa yang Rasul kata. Okey. Ciri nombor 3, orang yang benar ni apa? Orang yang niat dia semata-mata kerana Allah. Saya akan bagi dalil. Setiap poin ini saya akan beri dalil dia. Kejap lagi kita akan nampak dalil dia. Orang yang campur-campur niat ni kan bukan kerana Allah. Dia belajar ni bukan kerana Allah. Dia menganjurkan majlis ilmu bukan kerana Allah. Dia bersedekah bukan kerana Allah. Dia bukan orang siddiqin. Berat tau. Pangkat siddiqin ni mahal. Allah sebut dalam kumpulan-kumpulan manusia yang baik. Okey. Nombor 4 apa? Nombor 4 orang yang berkata benar lah. Orang yang tidak dusta berkata benar, siddiqin. Yang kelima cirinya apa? Dia membuktikan apa yang dia katakan. Dan ciri keenam orang siddiqin adalah orang yang menunaikan janji. Pun orang yang siddiqin. 6 kan? Ada 6 kan? Okey. Ini tak ada. Yang ni dia terbawa 2 kali. Okay, ada 6 ciri. Okey, setiap 6 ciri tu, ni dalil dia. Az-Zumar, ayat 33. Kita bacalah nanti. Saya cuma sebut saja, tetap akan jumpa perkataan siddiq tu. Walladzina ja'a bis-sidqi wa saddaqa. Kan? Ini orang yang membenarkan Rasulullah. Membenarkan Rasulnya. Dia membenarkan Rasul adalah orang yang siddiqin. Orang yang tolak hadis Nabi bukan orang siddiqin. Maknanya orang yang tolak hadis Nabi, dia bukan orang yang siddiqin. Kalau dia bukan orang siddiqin, dia bukan berada pada jalan yang lurus. Okey. Dalam surah Al-Ahzab, ayat 23, tuan-tuan tengok ya bagaimana kita menggunakan ayat Quran untuk kuatkan ayat Quran yang lain. Lepas tu Quran ni sumber hidup. Quran ayat 23. Tengok Allah kata apa. Ini adalah orang yang membenarkan, kalau kita bacakan, kita jumpa tak perkataan Allah kata perkataan sadaqu. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaihi. Faminhum man qada nahbah wa minhum man yantazir. Boleh baca terjemah ni lah. Maksudnya apa? Orang yang beriman itu kata Allah ada yang bersikap benar menunaikan apa yang telah dijanjikan kepada Allah. Okey, ni kita ambil ayat contohlah. Kita baca Al-Hujurat ayat 15. Jumpa perkataan sadiqun. Okey, tuan-tuan baca. Tengok ini ayat Al-Hujurat ni ayat ingat orang yang benar apa? Orang yang benar ni adalah orang yang membuktikan. Buktikan apa? Sanggup korbankan harta benda dia pada Allah. Sanggup korbankan jiwanya hanya semata-mata untuk Allah. Tapi kalau ada masa kosong, berkira dengan Allah, macam mana nak dapat siddiqun? Berkira dengan Allah. Aku sibuklah. Aku tak sempat nak belajar, nak baca Quran. Aku tak sempatlah nak buat ni. Tak ada masa lah. Tak ada masa. I tak ada masa. Kalau orang yang macam ni, dia tidak boleh luangkan masa untuk baca Quran. Dia tak ada luangkan masa untuk Allah. Macam mana nak membuktikan dia seorang yang benar? Nampak tak? Kadang-kadang kita tak perasan. Kita cakap macam tu. Sebenarnya kita tidak dapat buktikan pengorbanan kita untuk Allah. Boleh dia cakap, aku tak ada masa nak belajar, nak kenal Allah. Ya Allah, macam mana ya? Macam mana nak jawab nanti dengan Allah Azza wa Jalla? Okey, kemudian kita sambung lagi Al-Baqarah 177. Ini orang menunaikan janji dah. Wal mufuna bi'ahdihim idza ahadu. Last kali Allah kata apa? Ulaikal ladzina sadaqu. Okey, orang yang menyempurnakan janji dia apabila mereka berjanji. Ujungnya Allah kata apa? Mereka itulah orang yang benar. Okey, kita sambung lagi. Al-Maidah 119. Tengok orang yang benar tu apa?
Qala Allahu hadha yawmu yanfa'u as-sadiqina sidquhum. Okey, Allah kata hari kiamat yang padanya orang yang benar mendapat manfaat daripada kebenaran mereka. Okey, habis tentang orang yang benar. Dapat dari ciri-ciri tadi Okey. Siapa itu orang salihin pula? Siapa itu orang yang salihin? Orang yang salihin surah Al-Ankabut ayat 9. Kita dapat jawapan dia. Siapa itu orang yang salihin? Orang salihin ni Allah kata, "Walladzina amanu wa 'amilus salihati lanudkhilannahum fis salihin." Jumpa tak perkataan fis salihin, fis salihin, orang yang beriman dan beramal saleh, sudah tentu kami akan masukkan mereka ke dalam kumpulan orang yang saleh. Nak jadi orang yang saleh tak? Nak jadi orang yang saleh, nak ditempatkan roh kita nanti di dalam kubur di kalangan orang yang saleh, nak dibangkitkan nanti di akhirat dengan orang yang saleh, mesti ada dua ciri ni. Beriman dan dia buat amal saleh. Okey, tolong catat. Siapa yang ikut kelas hari Khamis petang yang lepas, kita memang kita dah habis belajar tentang suratul wal asri. Suratul Asri. Ingat tak? Yang Allah kata, demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian melainkan 4 orang saja. 4 kumpulan. Siapa dia? Yang pertama, orang yang beriman dan orang yang buat amal soleh. Tolong ambil perhatian tentang perkataan soleh. Soleh. Perkataan soleh adalah ciri kepada amal yang orang buat. Kenapa Allah kata beramal saleh? Perkataan saleh itu adalah ciri amal. Jangan kita ingat semua amal kita buat itu saleh. Tidak, belum tentu kita buat amal dia saleh. Macam kita belajar amal, tapi amal tu saleh tak? Kita kena tahu ciri dia apa. Kita membantu orang susah, amal, tapi amal tu saleh tak? Kita bersedekah, buat amal, tapi saleh tak? Ciri amal itu dia saleh 2. Nombor 1, ikhlas, semata-mata kerana Allah. Yang kedua, mesti mengikut petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya benda tu dibuat, ibadat tu dibuat ikut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada 2 ciri ini, barulah amal itu layak dikatakan amal yang saleh. Kalau buat amal tapi ada niat selain dari Allah, nak nama, nak pangkat, nak kedudukan, nak orang puji, dia bukan amal tu namanya saleh. Ingat tu, sebab tu kena nak buat amal, kena belajar, kena tahu. Jadi kalau kita dah beriman pada 6 rukun iman, okey, dah beriman pada benar-benar pada 6 rukun iman ini, lepas tu kita buat amal saleh, maka kita layak dimasukkan oleh Allah dalam kumpulan orang-orang yang saleh. Masa hidup kena minta bersama orang yang saleh. Masa mati kita minta juga nanti supaya roh kita dikumpulkan di kalangan orang yang saleh. Di akhirat kita dibangkitkan juga di kalangan orang-orang yang saleh. Okey, nanti saya bagi nota ni, cukuplah untuk penerangan yang setakat ini. Jadi kita lanjutkan lagi tentang ayat yang ke-7 ini, siratal ladzina an'amta alaihim. Okey, tuan-tuan, saya harap untuk penerangan setakat ini tuan-tuan jelas tentang apa? Tentang siapakah golongan manusia yang Allah telah memberikan nikmat kepada mereka. Siapa dia? Adalah orang yang 4 kumpulan ni. Okey, dah jelas? Dah faham ya? 4 kumpulan ni. Okey, sekarang kita waktu pun sudah tamat sebenarnya. Okey, cuma nanti kita akan belajar lagi insya-Allah besok. Lepas tu hari Isnin pun kita akan buat satu kelas lagi untuk kita habiskan. Sebenarnya saya
banyak lagi sebenarnya untuk lebih mendalami, tapi tak apa, kita ambil yang penting dulu. Okey. Nanti tuan-tuan dan puan-puan saya minta tuan-tuan dan puan-puan baca pada muka surat 135. Tuan-tuan baca dulu muka surat nombor 135. Ni saya berikan persoalan untuk tuan-tuan supaya tuan-tuan nak belajar lagi. Okey, tuan-tuan lihat di sini. Muka surat 135. Tuan-tuan baca tajuk ni. Baca dulu. Okey ni. Okey Tengok pada perkara kedua kan, muka surat 35. Okey, tengok dia punya soalan apa. Mengapakah Allah menggunakan an'amta yang menunjukkan makna yang telah lepas? Maknanya kan ayat tu orang yang engkau telah beri nikmat. Kenapa? Ini pun kita akan ulas. Dan anda kena bacalah, besok kita akan ulas sedikit. Lepas tu terus kita masuk siapa tu al-maghdub dan siapa itu ad-dhalin. Kita akan ulas insya-Allah pada hari besok. Ini maklumat lanjut. Okey, cuma saya nak terangkan kepada tuan-tuan dan puan untuk besok kita belajar apa. Okey. Tuan-tuan dan puan, besok kita akan belajar tentang, kita nak cari rahsia tentang kenapa Allah guna fi'lul madhi. Kenapa Allah guna kata kerja lepas pada orang-orang yang engkau telah beri nikmat. Kenapa guna perkataan telah beri nikmat. Kita akan kupas besok. Lepas tu, cuba tuan-tuan perhati baik-baik dalam ayat yang ghairil maghdubi alaihim waladdallin kan. Kenapa Allah sebut dulu al-maghdub baru Allah sebut ad-dallin? Kenapa Allah sebut dulu al-maghdub baru Allah sebut ad-dallin? Ni kita akan kupas besok. Lepas tu kita akan kupas tentang apa makna al-maghdub, apa makna ad-dallin. Al-maghdub orang yang dimurkai. Siapa mereka ni? Kenapa mereka dapat label? Kenapa mereka dapat gelaran orang dimurkai? Besok kita akan terangkan. Lepas tu, siapa orang yang sesat? Siapa orang yang sesat? Okey, kita akan ulas pada besok hari. Dan satu lagi, kalau kita amati betul-betul, kenapa al-maghdub ayatnya tak sama macam An'amta? Maksud dia, kalau kita baca dekat al-maghdub kan, kenapa ayat tu dia tak bunyi orang yang telah, orang yang engkau murkai. Dia tak ada perkataan macam an'amta, mungkin dia boleh jadi ghadabta. Kenapa tak jelas macam an'amta? Nanti kita akan kupas. Kenapa Allah tak sebut secara jelas dekat sini dia murkai al-maghdub ni? Memanglah kita baca terjemahan orang yang dimurkai, tapi tak sebut siapa yang murka tu. Allah tak sebut secara jelas. Kalau tentang nikmat, Allah sebut jelas. Yang engkau telah beri nikmat. Tapi dekat murkai kita tak jumpa ayat, kita tak jumpa perkataan secara jelas siapa yang dimurkai. Maksudnya siapa yang memurkai itu. Ada orang dimurkai, tapi tak sebut jelas siapa yang memurkai orang ni. Siapa yang murka kepada orang ni, kita tak jumpa jelas. Sebab apa? Besok kita akan terangkan dari sudut kehalusan bahasa. Maksudnya bijaksananya Allah, hikmahnya Allah dalam dia berkata-kata firman Allah Ta'ala ni kan. Ketika Allah kata beri nikmat, dia sebut terang-terang. Dia telah beri nikmat. Engkau telah beri nikmat. Tapi ketika dia nak kata ada orang dimurkai, Allah tak sebut jelas pun. Iaitu orang yang engkau. Dia tak ada engkau tu. Dia macam kita timbul pertanyaan. Kita hanya jumpa orang yang dimurkai. Tapi tak jumpa tentang siapa yang murka. Kenapa Allah tak sebut jelas dia yang murka? Lepas tu kan, kita akan belajar besok, kenapa orang yang sesat ni pula, dia tak ada pada perkataan orang yang telah disesatkan. Dekat sesat ni, dia bukan menunjuk kepada macam ni. Dimurkai, maksudnya mereka telah dimurkai. Maknanya, mereka telah dimurkai.
Tapi pada orang yang sesat, kita tak jumpa perkataan, kita akan dapati perkataan tu Allah tak kata orang yang telah disesatkan. Beza tak? Faham tak? Dimurkai, kita faham maksudnya mereka telah dimurka. Mereka telah mendapat kemurkaan. Tapi orang sesat ni, Allah tak guna perkataan orang yang telah disesatkan. Dia bukan perkataan disesatkan. Maknanya ada pihak yang tidak menyesatkan dia lah. Maksudnya kalau katakan dimurkai maknanya dia kena marah. Tapi sesat Allah tak kata disesatkan. Tapi kenapa Allah kata mereka orang sesat? Ini pun kita akan ulas pada kelas hari besok. Kalau tak sempat habis, kita akan sambung pada hari Isnin. Jelas ya? InsyaAllah ini cara kita belajar suratul Al-Fatihah. Maka kesimpulan kita dapat pada hari ini, Alhamdulillah dengan rahmat dari Allah, kita mendapat maklumat bahawa memohon petunjuk dan bimbingan ke jalan yang lurus itu hanya Allah sahaja yang boleh tolong kita memberi tunjuk jalan itu. Kalau kita dapat jalan itu, maknanya kita telah mendapat nikmat yang terbesar sekali dalam banyak-banyak nikmat yang Allah beri dalam hidup kita. Buat apa kita dapat nikmat rezeki duit berbilion-bilion, rumah kita besar-besar, kita ada harta banyak, tapi kita berada bukan pada jalan yang lurus. Kita berada, hidup kita setiap hari berada di bawah kemurkaan Allah. Itu kita sebenarnya bukan dapat nikmat yang sebenar-benar nikmat. Tapi kalau kita dapat nikmat dalam berada atas jalan yang lurus, dapat nikmat buat ketaatan, dapat nikmat Allah jauhkan daripada buat maksiat, dapat nikmat Islam tu, nikmat jalan yang lurus. Tetapi nikmat itu nak dapat hanya Allah saja yang boleh beri petunjuk, hanya Allah saja yang boleh berikan kekuatan. Lepas tu, kalau kita nak cari masa hidup kita ni, kita kena usaha. Sebab kita kena usaha. Dia bukan doa sajalah. Kita kena usaha juga untuk mencari nikmat itu. Mencari jalan lurus itu, maka kita kena belajar tentang kisah-kisah para nabi, kisah-kisah orang yang siddiqin. Moga-moga kita benar-benar dapat merasai nikmat siratal al-mustaqim. Jadi besok kita akan belajar tentang siapa itu al-maghdub, siapa itu waladhdallin pada pada hari esok insya-Allah. Ada soalan nak tanya? Saya buka soalan. Ada apa-apa nak tanya? Nak jelaskan? Ada soalan tak? Okey, ada yang tanya soalan, Ustaz, bolehkah Maryam dikategorikan sebagai siddiqin? Boleh. Dia Abu Bakar Siddiq, memang kita tahulah Nabi yang memberikan gelaran. Abu Bakar Siddiq tu memang dia siddiqin lah. Sebab itu siddiqin kena ambil pada ayat yang kita sebut tadi yang umum tadi. Siapa yang taat Allah dan dia mentaati Rasulnya, mereka itu adalah siddiqin. Maryam, memang Allah sebut sendirilah, dia memang siddiqah. Dia memang adalah orang-orang yang siddiqin. Tapi dia umum siddiqin. Kita semua ni kan layak, ataupun kita semua ini boleh termasuk dalam kumpulan siddiqin. Tapi kena ambil ayat yang kita kongsikan tadi itulah. Lepas tu kena ada ciri-ciri seperti mana yang disebutkan. Itu kita sebutkan. Lagi yang lain, ada soalan lain tak? Macam mana nak tengok Ustaz siaran hari Khamis? Hari Khamis tu tafsir tu kena ikut. Saya dah pesan, kita dah maklumkan untuk ikuti kelas-kelas yang lain, sila masuk ataupun sila join Telegram. Link Telegram yang telah dikongsikan pada tuan-tuan dan puan di grup WhatsApp Suratul Fatihah itu. Kalau semua maklumat dalam Telegram. Okey, begini. Malam ni kalau saya ada satu program baru sepanjang untuk bulan Ramadan, untuk menghidupkan bulan Al-Quran, saya akan buat
InsyaAllah kita mohon rahmat dari Allah. Saya mohon kekuatan dari Allah. Kita akan belajar mengenali juzuk-juzuk dalam Quran selama 30 malam. Maksudnya saya akan buat satu pembentangan tentang satu malam satu juzuk. Bukan nak baca satu juzuk, bukan baca, tapi untuk kenalkan. Okey, juzuk pertama cerita tentang apa? Tujuan juzuk satu untuk nak bagi tahu kita pasal apa, tu saja. Kita tak baca satu juzuk. Bukan nak baca satu juzuk, tapi untuk kita berkongsi maklumat tentang juzuk pertama cerita pasal apa, juzuk dua cerita pasal apa, juzuk tiga cerita pasal apa, yang mana program itu, pengisian itu saya akan mulakan pada hari Isnin selepas solat tarawih lah. Saya tengah tengok jam sama ada pukul 10. Dia tak lama pun, tak sampai sejam pun. Tapi boleh membantu tuan-tuan dan perempuan untuk faham juzuk. Sebab selama ni duk baca kejar khatam. Tapi apa yang dia khatamkan, apa yang Allah sebut pada yang dia khatamkan tu, wallahu ta'ala a'lam. Khatamkan tu, teruskan. Jangan putuskan. Teruskan budaya tadarus khatam tu, jangan tinggal. Sebab memang kita dituntut untuk baca Quran. Tetapi sampai bila baca enggak faham. Jadi insya-Allah kita akan buat program itu setiap malam. Satu malam kita akan kenalkan satu juzuk. Okey, masih lagi di bawah tajuk Qiyamu Ramadan. Tuan-tuan jangan kecikkan makna Qiyamul Ramadan dengan hanya salat. Tidak. Qiyamul Ramadan jika diisi dengan apa saja beribadat pada Allah, dia dipanggil Qiyamul Ramadan. Sebab tu bulan Ramadan para ulama fokus tentang Al-Quran. Jadi fokus tentang Al-Quran ni bukan hanya pada membaca, tetapi belajar tafsiran ayat. Dari bulan Ramadan ni kita nak kempen dia bulan Quran. Jadi kita penuhkan dengan Quran. Okey, sebab itu kita ada kelas tafsir masih lagi berjalan insya-Allah. Dan malam tu saya akan buat kelas mengenali juzuk Al-Quran. InsyaAllah saya akan sediakan nota insyaAllah. InsyaAllah saya dalam nak menyediakan nota satu juzuk dan satu juzuk. InsyaAllah kita akan mulakan pada hari Isnin. Okey, kemudian malam ni saya akan mulakan siri pengenalan untuk juzuk. Malam ni insyaAllah kita akan buat pada jam 9 malam. Hari Sabtu malam ni kita akan buat kelas pengenalan tentang juzuk Al-Quranul Karim. InsyaAllah. Secara Assalamualaikum rasminya, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Minta maaf. Okey. Berikan saya ruang Ustaz ya, admin. Saya mewakili penganjur ya. Ingin membuat pengumuman Ustaz mengatakan yang esok dan Isnin adalah kelas kita yang terakhir dah Ustaz ya. Betul. Esok, Untuk suratul Fatihah. terakhir. Kalau boleh saya nak jemaah-jemaah supaya jangan miss kelas besok, dan hari Isnin adalah kelas terakhir kita. Betul. Ya. Jika ada soalan-soalan jemaah-jemaah yang dihormati, jika ada soalan-soalan tolong kumpulkan kerana hari Isnin ada kelas terakhir. Namun segala rakaman-rakaman video Ustaz boleh didapati, dan juga Ustaz ya, kita tak umumkan, sebenarnya Ustaz juga keluar di FB ya. Ustaz juga keluar live di FB jika ada mereka yang tidak ada Zoom. Betul ya Ustaz ya? Betul. So don't miss esok dan hari Isnin yang terakhir kelas Ustaz ya. Dan apa-apa pun information Ustaz akan masukkan di dalam chat group ya Ustaz ya. Ya benar, insyaAllah. Itu saja. Jika ada tambahan Ustaz, jika ada tambahan apa-apa information, tolong Ustaz sampaikan ya Ustaz ya. Baik. Sekian, terima kasih sebab kita dah nak habis. We are going to say goodbye to everybody soon. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih pada Kak Mazidah atas pengumuman yang diberikan. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, nanti kita akan buat makluman pada program-program yang berikutnya insyaAllah.
Jadi seperti mana dimaklumkan, besok dan hari Isnin kita akan tamatkan suratul Al-Fatihah. Tetapi terserah pada tuan-tuan dan perempuan lah grup tu. Kalau tu ada soalan nak tanya pada buku kan, dah beli buku nak tanya saya tak faham lah ustaz muka surat berapa, saya akan buka soalan pada tuan-tuan dan perempuan. Okey, dia walaupun kalau kita dah habis tapi tuan-tuan masih lagi ada ruang untuk bertanya. Okey, masih lagi ada ruang untuk bertanya kerana ia adalah ilmu Allah. Maka saya tidak boleh berkira waktu dengan Allah. Saya tak boleh berkira masa dengan Allah kerana Allah bagi nikmat banyak daripada kita. Okey, kalau saya ada ruang menjawab, saya jawab. Kalau saya tak jawab tu maksudnya dalam keadaan saya ada tugas lain lah. Tapi saya buka peluang selagi mana tuan-tuan nak tanya, tuan-tuan boleh tanya. InsyaAllah. Pada kelakar datang. Aku qouli hadza, astaghfirullahalazim, bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.